Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, terutama sekali Datuk Halim Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Ini adalah perbincangan kita yang terakhir, siri terakhir sebelum kita mengadakan satu perbincangan yang lebih meluas, satu forum yang merangkumi semua panel-panel sebelum ini, di mana kita akan mengadakan satu perbincangan yang agak meluas dan panjang. Jadi persoalan kita pada hari ini ialah tentang dalam beberapa siri yang lepas, seolah-olah ada satu persetujuan di kalangan ahli panel bahawa peristiwa-peristiwa besar seperti COVID-19 ini boleh memberi impak yang agak menyeluruh kepada dunia. Dan seolah-olah satu rumusan telah dibuat. Satu daripada kesannya ialah kesan terhadap perkembangan ekonomi dunia, di mana peperangan perang dingin akan berlaku kembali di antara blok barat dan blok timur, terutama sekali di antara Amerika dan China. Jadi oleh kerana itu, kita negara-negara kecil ini akan terjebak dalam pertelikahan ini, macam orang kata kalau dalam cerita wayang kulit, macam Wa'iyah terjebak dalam peperangan antara Botha dengan Sri Rama. Cuma bagi orang Melayu, bagi orang Islam, ada kemungkinan kita boleh mengambil langkah yang berkesan, kerana dalam kegawatan ekonomi yang akan berlaku ini, bukan sahaja orang yang miskin macam kita akan terjejas, tetapi juga korporat-korporat besar akan juga terjejas. Maknanya kedudukan ekonomi secara global dalam masyarakat kita ini akan terjejas dan suatu senario baru akan berlaku. Jadi siapa yang berjaya meletakkan diri dia pada kedudukan yang berkesan, maka dia akan menjadi seorang yang mempunyai faedah daripada perkembangan ini. Ini yang kita nak bincangkan ni. Persoalannya yang kita nak bincangkan, bagaimana kita mahu menyuruh bangsa dan masyarakat kita supaya mengambil peluang ini. Maknanya kita dah bincang, kemungkinan kita perlu merevolusikan mental mereka itu supaya mereka itu mempunyai anjakan paradigma yang jelas ke arah bukan lagi anti kepada perkembangan ekonomi, tetapi ke arah mengembangkan kedudukan ekonomi dan harta benda di kalangan mereka. Ada pandangan yang mengatakan itu adalah tugas para pendakwah. Tapi pada pandangan saya, pendakwah sendiri sekarang ini, pendakwah dalam konsep yang kita faham sekarang, pendakwah sendiri terjebak dalam satu perbincangan secara retorik yang tidak pergi ke mana-mana, berliga dalam satu circle yang sama, kemudian mereka tidak boleh memberi apa-apa kesan yang baik untuk merubah paradigma masyarakat. Jadi sebelum saya nak jemput Datuk Halim memberi pandangan dia tentang itu, saya minta Dr. Kamil dulu bagi Dr. Kamil dulu, The Prof. Bagi Dr. Kamil dulu. Ya. Okey, Dr. Kamil bagi satu senario yang okeylah secara ringkas tu. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Halim, Datuk Mahmud dan para penonton sekalian. Memanglah nampaknya ramai pihak mengatakan dalam situasi sekarang ini akan berlaku perubahan. Satu soalan yang selalu ditimbulkan, adakah orang Islam sudah bersedia untuk menyahut cabaran ini? Jadi masalah persiapan di pihak orang Islam untuk mengambil peluang yang ada ini, itu satu persoalan yang besar. Tapi sebagai satu contoh,
saya dapat faham, misalnya kata di luar pada kita sikit, Kementerian Kesihatan mendapat pujian yang baik, di mana doktor-doktor kita dikatakan banyak inovasi baru yang mengagumkan dunia dan bagaimana cepatnya kita menangani masalah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ini sebagai satu contoh bahawa kita ada kemampuan jika kita betul-betul ada semangat. Tapi untuk kita melaksanakan perkara ini, saya nak mencadangkanlah, kalau pendakwah-pendakwah kita ni kita anggap sebagai doktor, maka sudah tentu yang paling mustahak kita mesti memahami apa penyakit yang kita nak rawat tu. Jadi para pendakwah ni saya anggap sebagai orang yang ada gedung ubat-ubatan yang banyak. Tetapi ubat yang banyak tidak menentukan boleh menyembuh penyakit. Sebab kita memerlukan ahli-ahli farmasi atau doktor-doktor yang dapat menentukan jenis ubat apa yang kita nak pakai, banyak mana ubat yang kita nak gunakan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak ada orang-orang terlatih sebagai farmasi atau doktor, walaupun gedung ubat sebesar mana, kita kata rojak Quran, rojak hadis dan sebagainya, tetapi kalau kita tidak faham ardul waqi', tidak memahami realiti yang ada, terutama dari segi ekonomi dan sebagainya, jadi kita terpaksa kena berterus terang bahawa para pendakwah kita hendaklah diberi sedikit sebanyak asas-asas dari segi ekonomi. Kalau kita mahu mereka turut menyertai dalam pembangunan ekonomi yang kita nak buat. Sebab faqidu syai' la yu'ti. Jadi mau tak mau, para pendakwah kita, ustaz-ustaz kita kena diberi gambaran yang betul. Apa yang mereka mampu untuk melakukannya. Ya, dekat dulu. Okey, bagus. Itu satu introduction yang bagus, memberi ruang kepada Datuk Halim untuk memperluaskan lagi huraiannya. Sila Datuk Halim. Ya, saya Datuk Muhammad Zuhdi. Khabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Boleh saya tambah ataupun Datuk ada soalan dulu ke apa? Okey, Terus sila. saya ulas. Sila tambah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi memberi ruang dan peluang kepada kita ke udara, dan seterusnya guru saya Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid, teringat 30 tahun yang lepas, guru mata pelajaran subjek Madah Falsafah, insya-Allah. Dan kita ke udara dalam membicarakan apa yang berlaku hari ini. Apa yang dikatakan tadi ialah peranan pendakwah. Dan saya melihat sebenarnya Datuk, kita cuba dalam konteks apa yang berlaku ini, bahawa kita melihat bahawa kita orang Islam di negara Malaysia, sebenarnya kita ada acuan kita sendiri. Dan acuan ini saya yakin Datuk Mut mempunyai manhaj yang sama. Maksudnya kalau kita bicara fiqah, kita bicara fiqah Malizi. Kita tidak bawa orang kata fiqah Timur Tengah di dalam budaya hidup masyarakat Melayu, orang Islam yang didominasikan oleh orang Melayu di Malaysia ini. Jadi saya yakin dalam suasana kita melihat satu panjakan paradigma bagaimana kita membina semula kekuatan dalam kita membina pendakwah. Saya yakin kita kena membina satu acuan yang sesuai dengan zuruf Malizi. Bagaimana yang saya katakan ini adalah ini. Dan kita melihat walaupun dalam suasana COVID-19, alhamdulillah Malaysia mendapat pujian. Kita menjangkakan dulu di barat mungkin mempunyai teknologi yang canggih, mempunyai kekuatan mental. Rupanya dunia membuktikan bahawa mereka pun kekurangan juga. Walaupun kita mengatakan mereka itu kuasa besar, mereka advance dalam segala teknologi dan penyelidikan, tetapi hari ini melihat mereka gagal untuk menangani isu yang berlaku di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita negara kecil, secara rasionya peratusan kita tetap sama, tetapi keberjayaan kita di dalam menangani isu ini menunjukkan kita lebih, orang kata, bersifat holistik yang bersama di dalam satu nada
bahawa peranan jabatan kerajaan, katalah Kementerian Kesihatan, kepolisian dan ketenteraan, masyarakat awam, NGO. Kerana apa? Kerana kita mempunyai satu acuan kita, iaitu cara hidup kita, yang saya yakin dalam konteks Malaysia ini acuannya dua menjadi acuan yang kuat. Sesatu adalah merupakan nilai pegangan agama. Dan saya nampak bahawa doktor-doktor kita, orang kita tidak ada perasaan duka cita, tidak ada perasaan orang kata kecewa dalam menghadapi isu ini. Di barat mungkin kita akan tengok berlaku. Akan banyak lagi nanti yang bunuh diri, yang rasa hidup ini tidak ada makna, duit tidak boleh memberi segala-galanya, tetapi kita ada acuan kita kerana nilai pegangan agama. Yang kedua, nilai budaya hidup kita yang ada sifat tolong-menolong, yang ada sifat orang kata bertolak ansur, yang ada sifat orang kata bersederhana, ini menjadi kuat. Jadi saya melihat dalam konteks ini, Profesor dan Dato' Dr. Kamil, kita melihat ialah kekuatan kita untuk bangkit ini, kita memerlukan kepada satu kumpulan yang namanya touring personality yang menjadi penggerak kepada perubahan masyarakat. Kalau dalam konteks mudah dari sudut agama, kita kata mereka itu pendakwah. Pendakwah ni mengajak, menyampaikan. Tapi sebelum kita bercakap pada dalam konteks pendakwah ini, sudah pastilah kita memerlukan para da'i, para pendakwah yang mempunyai, mungkin kita kata Dr. Kamil tadi banyak, tapi kita perlukan pendakwah yang meletakkan hikmah pada tempatnya yang tepat. Hari ini kita melihat pertembungan para pendakwah pun ada juga yang bersifat peribadi, yang bersifat pertembungan idea dan sebagainya. Dan saya melihat dalam suasana hari ini kita bimbang. Pertembungan-pertembungan tadi tidak dapat dikawal dalam penuh disiplin ilmu dengan akhlak. Jadi saya yakin untuk kita merubah paradigm pemikiran masyarakat, tidak lain dan tidak bukan para pendakwah, dan kita jugalah, jangan kita fikir orang lain, bahawa kita ini adalah sebahagian daripada pendakwah yang berada dalam masyarakat, yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjadi rujukan. Maka antara elemen yang perlu kita letakkan ialah meletakkan kebijaksanaan kena pada tempatnya dengan ilmu yang ada. Janganlah, saya rasa hari ini dalam keadaan kita meletakkan, belum kita nak cerita ekonomi, belum kita nak mengubah masyarakat, tetapi pertumbungan antara ini harus diselesaikan. Supaya apa yang keluar daripada mulut pendakwah yang dikatakan hari ini, bagai-bagai bentuk pendakwah yang ada yang berbentuk penulisan, ada yang berbentuk percakapan, ada yang bentuk multimedia dan sebagainya, nada dan matlamat kita sama untuk bangkit dan membangunkan umat atau membaiki kesilapan ataupun membetulkan orang kata suasana baru yang akan berlaku pada masa akan datang selepas COVID-19 ini. Dan bagi saya tidak lain dan tidak bukan, antara manhajnya ialah harus dalam suasana hari ini ialah kita mencari persamaan. Dalam keadaan kita kata tadi, kita bukan negara besar. Kita bukan kuasa besar. Gajah dengan gajah bergaduh, kita yang tersepit, kita ni kancil. Jadi sudah pasti kita mencari persamaan, mengecilkan perbezaan, itu adalah merupakan satu pendekatan yang boleh kita buat. Dan yang kedua, pendakwah menjadi qudwah hasanah dalam segala bentuk kehidupannya, baik tutur katanya, cara hidupnya, penulisannya, percakapannya, medianya dan sebagainya, menjadi qudwah kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Okey, terima kasih Dato'. Jadi berasaskan kepada permulaan yang Datuk sebut tadi, kita mesti realistik dengan realiti yang ada dalam negara kita. Sebab kita selalu mengatakan sebijak mana pun kita membentuk teori-teori yang ideal, membentuk idealisme, ia bukan suatu kebijaksanaan. Kecuali kita boleh merealisasikan idealisme itu dalam realiti yang ada. Jadi sekarang mengambil contoh saya punya teori fake Malaysia atau fake Nusantara. Jadi bila saya kemukakan teori itu, tidak semua orang boleh terima. Malah ramai juga orang yang mempertikaikan sebab mereka itu kata kita ada warisan, kita ada turas. Walaupun turas itu berasaskan kepada Timur Tengah dan zaman yang lampau, tetapi Islam merupakan satu din yang syumul. Merupakan satu din yang syumul. Kita mesti
bergantung kepada turas itu sama seperti kita berpandukan pada bintang-bintang di langit. Dr. Kamil, balik kepada Dr. Kamil kata tadi, seolah-olah dalam keadaan ini, idea kita nak mengadakan revolusi mental itu tadi. Nak revolusikan mental masyarakat kita supaya tidak lagi menjadi masyarakat subsidi, masyarakat yang mengharapkan kerajaan macam sekarang ini. Hampir semua orang memerlukan, mahu kepada bantuan orang dan mahu kepada bantuan kerajaan walaupun kadang-kadang mereka itu mampu. Jadi nak membaiki mentaliti mereka ini, suatu revolusi mesti dilakukan. Jangan faham revolusi politik, satu revolusi yang revolusi sosial yang mesti dilakukan, dan orang yang bertanggungjawab melakukan revolusi sosial itu ialah para pendakwah yang begitu ramai sekali dalam masyarakat kita. Soalnya tentang kemampuan. Tadi Dr. Kamil kata bagaimana hebat idealisme dan idea pemikiran yang luas, tetapi doktor dan farmasisnya tidak begitu cekap menangani tackle masalah itu, tak payah dijaga. Cuba huraikan sikit, pergi lebih detail. Apa yang saya nampak sekarang ni, kita ambil contoh jauh sikit. Semua ayat-ayat Quran tidak dapat difahami kecuali kita memahami asbabun nuzul. Hadis-hadis juga tak akan dapat difahami kecuali kita memahami asbabul wurud. Jadi yang berlaku pada pendakwah-pendakwah kita sekarang ni, mereka faham fiqh syar'i, Quran, hadis, kitab-kitab turas dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa, pasal Datuk Halim sebut tentang fiqh Malizi, kita ada satu fiqh lain, iaitu fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' ini memahami betul-betul realiti yang diperlukan supaya kaedah-kaedah syarak, nas-nas itu kita pasang dengan realiti, dan inilah kekurangan yang ada pada para pendakwah kita. Jadi sebab itu, misalnya saya katakan, kita kena lebih terbuka. Ada lagi orang yang mengajar, saya bawa contoh. Jual beli terpaksa ada barangan di depan dan ada takabut. Dia syarat takat itu saja. Tetapi kita tengok dari usul fiqh, ada kaedah mazhab Hanafi, kaedah istihsan yang kita boleh order. Jadi sekarang ni, kalau ikut mazhab Syafi'i, sudah tentulah beli secara online dan sebagainya ni tak boleh. Sebab tidak ada barang di depan contohnya. Tapi dengan kaedah dengan kaedah istihsan, kaedah sada zara'i, kaedah siasat syariah dan banyak kaedah-kaedah maslahah dan sebagainya, kita terpaksa dihadangkan kepada pendakwah-pendakwah kita. Dalam kerangka yang lebih luas, fiqhul waqi' ini saya rasa ialah ilmu-ilmu bantu yang kena diberi oleh pihak berkuasa kepada pendakwah-pendakwah kita. Ilmu-ilmu sains kemanusiaan, sains kemasyarakatan, dalam bahasa moden ni kita kata kena diberi asas-asas psikologi, asas-asas antropologi, asas-asas sosiologi, asas-asas ekonomi dan sebagainya. Supaya kita ada balance antara fiqh syar'i dengan fiqhul waqi'. Jadi saya tengok berlaku sekarang ni, ramai pendakwah dia mensyarahkan kitab tetapi tidak melihat apa realiti yang berada dalam masyarakat. Akhirnya kita nampak terlalu jauh antara idea dengan tasbiki. Ini masalah yang dilalui oleh para pendakwah kita. Masa saya jadi pengarah Akademi Islam dulu, pernah saya bincang dengan masa itu yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Tan Sri Sanusi Junid. Kita buat keputusan untuk memberi kursus pengurusan kepada ustaz-ustaz kita yang balik, terutama kali yang balik Timur Tengah, supaya mereka itu faham apa itu pengurusan
dan dengan cara itu mereka itu boleh mentadbir agama dengan cara baik, bercakap dengan cara rasional dan sebagainya. Tapi kemudiannya usaha itu gagal kerana Tan Sri Sanusi kata ia mengambil ongkos yang begitu besar untuk memberikan kursus-kursus seperti itu. Jadi kalau macam tu, macam mana sekarang ni? Mungkin Datuk Halim sebagai seorang mufti yang mempunyai kuasa pengurusan untuk mengurus, katalah dalam konteks negeri atau dalam konteks federal, bagaimana kita boleh membentuk semula, mengadakan pencerakinan semula di kalangan para pendakwah kita supaya apa yang disebut oleh Dr. Kamil tadi tidak lagi berlanjutan. Misalnya, nak memahami syariat jangan sekadar usul fiqh saja dalam teori yang tinggi, tetapi juga kena belajar fiqhul waqi'. Tapi fiqhul waqi' itu pun satu metod fiqh, bukan, masih lagi tak masuk ke bawah. Jadi kita hanya mengajar dia mestilah rasional. Tetapi nak rasionalkan dia punya pandangan itu, kata Dr. Kamil tadi, kita perlu memberi dia asas ekonomi, asas sosial dan asas apa-apa semua sekali. Jadi sepatutnya misalnya kalau pejabat mufti, kalau dia ada pegawai istinbat. Jadi biasanya yang saya tahu ada satu saja. Tapi mengapa tidak ada pegawai istinbat dalam bidang keuangan Islam, pegawai istinbat dalam bidang kekeluargaan, istinbat dalam bidang. Jadi pengkhususan itu, jadi tidaklah kita jawab kepada masyarakat itu agak mendatar atau shallow atau ada tohor. Jadi bagaimana Datuk Halim ada pengalaman bagaimana mengurus sebuah institusi pihak berkuasa, bagaimana kita melatih masyarakat bawahan, para pendakwah supaya menjadi pendakwah yang rasional. Terima kasih kepada Profesor Datuk Muhammad Zuhdi. Apabila selalu kita mengatakan, kadang-kadang masyarakat mengatakan, oh kita tidak cukup tentera, tidak cukup anggota. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks pengurusan Islam itu sendiri, umpamanya kalau saya melihat secara peribadi, kalau kata Jabatan Mufti, memang mana-mana Jabatan Mufti tidak mempunyai orang kata tenaga yang cukup. Boleh kata semua pejawatan sekitar bawah 40 orang sahaja. Sedangkan nak menguasai satu negeri katakanlah. Tetapi jangan lupa bahawa apa yang perlu dalam konteks pentadbiran dan pengurusan Islam yang berjalan hari ini, sebenarnya kita mempunyai rangkaian berbagai agensi yang lain. Seperti Mahkamah Syariah sebagai penjagaan bagi kepentingan menegakkan keadilan dan hukum dari sudut pelaksanaan peruntukan undang-undang, jenayah dan sebagainya. Yang kedua, kita ada agensi pelaksana seperti Jabatan Agama Islam Melaka, Jabatan Agama Islam Negeri yang melihat aspek kekeluargaan, kaunseling, pengurusan halal, dakwah, masjid dan sebagainya. Dan dari sudut dasar pula, kita mempunyai iaitu Majlis Agama Negeri yang sebagai satu badan dasar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tidak bersultan seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak serta wilayah persekutuan serta Raja-Raja Melayu di negeri-negeri yang bersultan sebagai ketua agama. Apa yang perlu saya nampak untuk membina kekuatan supaya agensi-agensi ini harus berjalan senada, berjalan dalam satu keluarga. Hari ini yang kita lihat ada, minta maaf saya kata mungkin ada bersifat yang dia panggil terlalu silo, berjalan sendiri. Itu yang kita akan merasakan kita akan kekurangan. Jadi suka tak suka untuk membina semuanya dalam satu masa hari ini tak mungkin berlaku. Tetapi dengan batas-batas institusi-institusi yang ada sekarang ini harus diperkasakan. Sebagai contoh, macam kata saya suka merujuk JAKIM sebagai badan penyelaras. Dan saya alhamdulillah di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang baru ni, Datuk Seri Zul, telah melihat peranan itu dan kita boleh perkasakan apabila semua agensi tadi berjalan senada. Dan mungkin kita kata kita tak cukup tenaga juga. Jangan lupa bahawa kita mempunyai guru-guru di pendidikan Islam yang mempunyai ribuan. Mereka adalah merupakan tenaga kita juga yang harus digabung, jalinkan menjadi satu keluarga dalam membangun dan merubah masyarakat. Jadi saya rasa ini yang ada sekarang ini. Tapi kalau kita lihat dalam trend yang berlaku hari ini disebabkan oleh
birokrasi yang dikatakan Datuk, tajuk kita tadi ialah birokrasi, kerana masing-masing ada peringkatnya, ada batasnya, ada dindingnya, ada objektifnya tersendiri, maka mereka melupa kepada tujuan yang matlamat yang lebih besar, iaitu untuk membangunkan ummah, merubah suasana kehidupan kita. Jadi bila kita melihat dalam skop yang kecil, kita akan rasa kita kekurangan. Tetapi bila kita bekerjasama, bagi saya kita membina rantaian, saya katakan tadi, kita membina jembatan untuk kebersamaan berjalan senada dan seiring, sebenarnya kita mempunyai kekuatan. Saya selalu cakap kadang, mungkin saya kata tidak ada ruang kita nak ke universiti, tetapi kenapa kita tidak bagikan sebahagian kerja-kerja tadi, penyelidikan dan sebagainya kepada universiti yang ada kepakaran. Jadi bagi saya, universiti mengambil sebahagian tanggungjawab dengan kepakarannya, dengan metodologinya dan sebagainya, maka peranan universiti menjalankan kajian-kajian penyelidikan untuk dibawa ke negeri yang kita katakan tadi kekurangan tenaga penyelidik, tetapi ada pelaksanaan pada grassroots masyarakat, maka penyelidikan itu dijadikan sebagai hasil. Yang kita pula di pejabat melaksanakan apa hasil kajian yang disyorkan oleh kumpulan penyelidik. Dan saya rasa akhirnya kalau kita lihat, kita akan jadi satu keluarga yang besar. Dan satu lagi yang perlu ditanam dalam masyarakat, selalu saya sebut Datuk, kadang-kadang kita ini dilimitkan waktu bekerja di pejabat. Contohnya saya kata, sebagai seorang guru, dia kata kerja aku kat sekolah aja. Luar sekolah dia tak jadi guru. Macam kata kita agensi agama pula, saya jadi ustaz kat pejabat aja. Di luar dia tak melambarkan ustaz. Akhirnya bila nak melantik imam katakanlah, ustaz duduk di belakang. Artinya yang jadi imam ke depan ialah pekerja JKR, tentera dan sebagainya. Kerana mereka melihat bahawa kerja aku kat pejabat aja. Jadi begitu juga dalam masa yang sama. Kalau kita kata dia ni kerja PBT. Kerja PBT ialah menjaga kebersihan dan sebagainya. Tetapi dekat kampung dia tak jadi PBT. Dia yang mencemarkan kampung, buang sampah kat sana dan sebagainya. Jadi pembudayaan yang berlaku yang kita nampak dalam masyarakat kita hari ini ialah pembudayaan budaya kerja di pejabat atau dengan tugas hakiki yang dia ada di jawatan tadi, dia tidak dapat nak bawa ke dalam masyarakat. Akhirnya kita akan katalah polis tak cukup, doktor tak cukup, guru agama tak cukup, bomber tak cukup. Kerana apa? Mereka melihat kerja dia di pejabat sahaja. Tetapi kalau kita tidak bawa budaya ini selepas ini, kita saling melengkapi. Kalau kita kata dia duduk dalam sebuah taman, dalam sebuah kampung, dalam sebuah masyarakat apa sekalipun, akhirnya semuanya ada. Kalau nak lantik pengurusi masjid, katakanlah bendahari masjid, mungkin cari accountant, jangan lantik ustaz. Nak jaga keceriaan masjid, surau dan sebagainya, lantik engineer yang jaga landscape. Mungkin dalam kehidupan masyarakat, jiran kita tadi, ada pegawai landscape. Nak jaga pendidikan remaja, kita bagi calonnya, jawatan kuasanya ialah guru. Nak jaga AJK keselamatan, kita bagi polis ataupun tentera yang duduk di taman kita tadi. Jadi kita menghormati kepelbagaian yang ada. Jadi itulah yang sebenarnya saya nampak dalam kita nak menggunakan kepakaran tadi, bukan sekadar kita rasmi di tempat kerja, tetapi kita juga berada dalam masyarakat, dalam skop yang kita boleh menyumbang. Inilah saya rasa yang kita perlu, bahawa semua orang ada peranan. Dan saya rasa dalam konteks tadi agensi agama, jadi kita perlu, jangan kita membina tembok dan dinding menjadi penghalang, biarlah kita membina jembatan sebagai penghubung. Walaupun jembatan itu selalu saya cakap Datuk, walaupun sekadar sehelai benang. Dan hari ini perhubungan kita tanpa benang. Secara maya kita masih boleh berkomunikasi dan bertukar idea dan berbicara. Jadi dunia hari ini membuktikan tanpa sebarang penghubung, kita masih boleh bekerjasama dalam pelbagai bentuk. Wallahualam. Okey, terima kasih Datuk. Saya dapat kesan daripada apa yang Datuk katakan tadi, iaitu dalam merevolusikan mentaliti masyarakat kita berasaskan kepada idea-idea Islam untuk membangun ekonomi, kita sebenarnya tidak kekurangan orang, dan malah benda itu boleh diuruskan oleh jabatan-jabatan agama, bermula daripada Jabatan Mufti, Majlis Agama, Jabatan Agama dan mungkin NGO-NGO agama yang lain.
Mungkin macam Datuk kata tadi, mungkin yang Datuk tak sentuh lagi. Macam pengalaman saya di MDN kan. Kita tidak ada pegawai-pegawai, tapi banyak orang-orang yang senior, yang pension, yang bersedia untuk menyumbang bila ada program yang tertentu. Jadi persoalan sekarang ni kalaulah sekiranya ada, dan memang ada, tetapi selama ini mengapa tidak berlaku? Bila saya bincang kadang-kadang dengan sesetengah mufti negeri, sesetengah jabatan agama dan sebagainya, yang mereka mengeluh ialah pihak JPA ataupun kerajaan negeri tidak faham. Kata mereka dulu macam dulu di Mahkamah Syariah. Dia kata Mahkamah Syariah ni apa sangat, bukan ada kes sangat. Qadi cukuplah. Masa saya muda-muda dulu, Tok Qadi ni dia yang menyapu pejabat dia. Pagi-pagi pergi sapu tai kambing, lepas tu berkembang sampai sekarang ini. Tapi masih lagi kita tak cukup. Jadi bagaimana Dr. Kamil cuba bagi satu pengalaman yang diberikan oleh Datuk Halim itu sebagai orang yang bertugas di Jabatan Agama. Kita yang tidak bertugas di Jabatan Agama ini mungkin kita mempunyai pengalaman yang berbeza. Bagaimana kita tengok apa yang berlaku di Jabatan Agama dan bagaimana kita boleh memberi idea supaya lebih dipertingkatkan lagi agar tugas kita untuk merevolusikan mentaliti masyarakat kita ke arah pembangunan ekonomi berjaya. Jangan jadi kita macam apabila kita memperjuangkan Islam Hadari dulu. Islam Hadari itu ideanya cukup baik. Akhir sekali dia menjadi Islam Hadhari. Begitu juga yang selepas itu jadi macam-macam. Apa yang selepas itu iaitu Wasatiyah. Wasatiyah dia jadi Watasiyah. Jadi masalahnya tidak ada kejayaan yang jelas kerana kita mempunyai kecekapan yang kurang dan mungkin juga tenaga yang kurang. Jadi cuba bagi ulasan sikit. Pertama sekali saya nak sebut kita masuk terus dalam bab ekonomi ya. Bila Datuk sebut Tan Sri Sanusi tadi, saya ingat dulu harga kelapa ni di kampung-kampung tak laku. Tapi kreativiti Tan Sri Sanusi, dia mencadarkan orang minum air kelapa muda. Jadi saya ingat masa tu di Kelantan, satu orang budak keluar universiti, UPM ke, dia buka di Bawah Tunjung tu. Dan sekarang ni masih ada lagi. Tapi sekarang ni, idea makan air kelapa tu, seluruh negara. Dan depan rumah saya di Subanjaya ni, sebiji air kelapa, RM3, RM4.50 sebiji. Jadi ini kita perlu kepada idea-idea yang kreatif daripada pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Yang kedua, dulu orang pergi beli kedai-kedai besar. Kemudian ada idea zaman siapa jadi Menteri Pertanian, zaman Datuk Seri Anwar ke, buat pasar malam atau buat pasar tani. Maka kita lihat bagaimana orang-orang Melayu, Bumiputera, Muslim boleh sama berganding untuk berniaga dan banyaklah faedah-faedah daripada pasar tani dan sebagainya. Di Subanjaya juga tempat saya sekarang ni, pasar tani dibuka seminggu sekali, hari Sabtu, di halaman masjid. Dan masjid mendapat mungkin duit bakul ke apa, saya tak tahulah. Maknanya kita kena kreatif. Sebab saya tengok sekarang ni, masjid-masjid di bandar sudah berlaku seperti disebut oleh Datuk Alim tadi. Di masjid sekarang ni, berbagai-bagai kepakaran ada. IT-nya dan sebagainya. Jadi sekarang ni orang dah tak segan untuk pergi ke masjid daripada berbagai kepakaran untuk membantu masjid. Sebab itu di setengah-setengah masjid, dia punya kutipan mingguan dan naik sampai 10,000 seminggu. 5,000, 6,000 tu biasa. Kalau bulan puasa naik sampai 20,000 seminggu. Dan pengalaman saya dalam pertubuhan-pertubuhan NGO. Misalnya sekarang ni pun, 2 malam lepas saya ada usrah dengan veteran-veteran lama ABIM, Wadah. Mereka ini masih bergerak, membantu, mengutip wang dan sebagainya
membantu orang-orang yang susah dan sebagainya. Jadi pokok pakarnya kita ada semangat jama'i tu. Tidak boleh semangat seorang-seorang, individu. Jadi ibarat kata masyarakat yang tidak diikat oleh organisasi ini seperti timbunan lidi-lidi yang banyak yang tidak diikat, tidak memberi apa-apa faedah. Jadi sebab itu kita kena ikat. Jadi yang penting dalam perbincangan kita ini, saya rasa kena ada pengarahan yang jelas. Jadi dalam gerakan sosial di mana-mana pun, syarat untuk berjaya kena ada pengarahan yang jelas. Kena ada falsafah yang jelas, kena ada pengarahan yang jelas, dan ini berkandak kepada inisiatif daripada kepimpinan masyarakat. Jadi jangan ada dalam masyarakat kita terlalu banyak arahan. Anak kita di rumah pun kalau ibu arah ke kanan, ayah arah ke kiri, anak jadi tercengang-cengang dan kebingungan. Masyarakat juga, kalau kita dari segi gerakan sosial ini, kita kena bersatu tanpa melihat kelas, tanpa melihat parti politik, tanpa melihat perbezaan-perbezaan. Kita harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak boleh menjadi satu retorik. Benda itu kena difahamkan betul-betul dan kena diamalkan. InsyaAllah, saya rasa kalau ada kepimpinan yang bijak dan ada pula pengarahan yang jelas, saya percaya orang ramai ini akan mudah mengikut. Selama ini mungkin pengarahan tak berapa jelas. Dan tadilah yang Datuk kata tadi, masing-masing orang merasa kerja resmi dia saja dan tidak menjadikan diri dia itu sebagai pekerja-pekerja sampai bila masa. Tapi benda-benda ini sudah ada dalam NGO atau mereka-mereka yang terlibat dalam badan-badan dakwah, dan badan-badan inilah boleh memberikan pengarahan. Tapi kalau mereka yang tak terlibat dengan gerak kerja persatuan, NGO atau mana-mana kumpulan, ini susah. Sebab itu kita tengok kalau tempat dia punya kumpulan kuat, atau kumpulan masjid pun. Kita tengok gotong royong masjid, gotong royong membuat apa-apa saja, mudah digerakkan. Jadi kita kena kembali, misalnya Kementerian Belia, Kementerian Kemajuan Masyarakat, Kementerian Wanita. Jadi kerajaan kena campur tangan juga. Sebab polisi-polisi kerajaan ni boleh mengikat dan boleh menentukan. Dan kita sebagai individu dalam NGO, dalam badan-badan dakwah harus menyokong usaha-usaha ini. Dan kita kena nipiskan sikit pertentangan-pertentangan seperti ideologi, politik dan macam-macam tadi. Ini mengambil kira dua contoh. Satu air kelapa, yang kedua pasar malam. Sejauh mana air kelapa itu telah berperanan mempertingkatkan ekonomi para pekebun kelapa dan para pemanjat kelapa, beruk-beruk yang ambil kelapa itu dan sebagainya. Adakah mereka masih jadi orang bawahan, kemudian ada eksploitasi? Kalau Dr. Kamil kata, berapa ringgit tadi? Sebiji RM3? RM4.5. Kalau RM4.5. Oh begitu. Kalau RM4.5, berapa pokcik-pokcik di kampung tu dia jual kelapa dia tu? Jadi satu, yang tak sampai RM1 mungkin. Yang kedua ialah peranan siapakah yang telah menyebabkan air kelapa itu mahal. Jauh mana peranan pendakwah di situ? Jadi sebab kita, bila kita bercakap dengan pembangunan ekonomi pun, pembangunan ekonomi berasaskan Islam, dan supaya para pendakwah kita menjadi juara untuk merevolusikan mentaliti masyarakat kita dengan idea-idea Islam. Supaya saya kalau cakap tentang bank Islam, nanti bank marah pula lah. Dan saya ni dah terkenal sangat orang yang agak kontroversial sikit dari segi yang dikatakan tadi. Jadi nanti saya ini sebagai saya nak balik kepada Dr. Halim balik. Datuk Halim balik. Macam mana ulasan Datuk Halim? Yang kedua macam pasar malam tadi. Saya perhatikan di pasar malam, ideanya cantik. Tetapi barang-barang yang datang ke pasar malam itu sudah dibawa oleh orang-orang tengah, para petani. Dia kata pertanian itu perniagaan, tapi tidak berlaku.
Yang berniaga di pasar malam itu ialah orang tengah. Jadi balik pada cerita orang tengah juga. Itu yang kita cuba lihatkan sikit. Kalau kita boleh pergi lebih jauh daripada itu. Lebih jauh. Okey. Terima kasih yang bagi Dato' Prof. Kita masuk dengan yang ketiga, yang keempat ni ya. Saya nampak satu je. Kalau kita tengok ya, kalau seseorang itu mencuburi bidang perniagaan, fenomena COVID-19 ni menunjukkan bagaimana suasana masyarakat, orang yang berniaga bermotifkan keuntungan dan orang yang berniaga mengisi kemanusiaan ataupun memenuhi keperluan hidup. Kita lihat dekat dua. Mereka yang memenuhi sekadar berniaga, mencuburi bidang-bidang tertentu tadi kerana nak cari untung, bila barangnya tidak dapat dihantar ke Singapura dan sebagainya, mereka lebih tergamak untuk membuangnya di gaung, di mana-mana. Tak payah jual. Tetapi bagi mereka yang mempunyai nilai kemanusiaan, walaupun dia rugi dalam urus niaga tadi, dia tidak dapat mencapai sasaran, tapi dia ada nilai kemanusiaan. Alang-alang aku rugi, biarlah aku hadiahkan kepada jiran, NGO, hospital dan sebagainya. Kita melihat dua nilai ini berada. Kalau manusia yang semata-mata dididik bermotifkan nilai-nilai orang kata kapitalisme ataupun perniagaan semata-mata untuk untung, mereka akan sanggup buat apa saja. Tetapi kalau mereka mempunyai satu tanggungjawab sosial kepada masyarakat, walaupun dia tidak untung, tetapi masyarakat. Semalam saya tengok ada satu di Costa Rica, kalau tidak saya. Artinya petani mengambil langkah oleh kerana tak dapat nak diekspor pisang dan sebagainya, dia sendiri bergotong royong, manggil seluruh masyarakat mengambil manfaat daripada perkara yang tak dapat diekspor tadi. Ini yang saya rasa perlu ada selepas ini, kewujudan fikrah seperti itu dalam masyarakat. Yang kedua, kadang-kadang dalam masyarakat kita selalu bila nak menceburi sesuatu perniagaan dan sebagainya, kita fikir perniagaan yang cepat untung. Dan rupanya kalau dalam COVID-19 ini, tidak lain dan tidak bukan. Yang perlu kita utamakan ialah, bagi saya dalam menentukan perniagaan hari ini ialah makanan dan yang dipanggil makanan. Kita food sufficient. Hari ini kita tak perlukan besi. Sekarang orang perlukan padi, orang perlukan sayur, orang perlukan ayam, orang perlukan ikan. Barang lain, tudung orang tak lihat dah sekarang. Dalam tempoh COVID-19 ni orang tak lihat tudung. Orang tak lihat apa furniture, orang tak lihat apa. Orang perlukan makan hari ini. Jadi pada saya nampak dalam kita membina kekuatan ekonomi dan supaya petani di kampung mendapat harga yang baik. Hari ini kita berlaku juga ketirisan kerana ada pihak-pihak yang di tengah itu mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Katakanlah saya tertarik contoh kelapa muda tadi. Kelapa muda di kampung memang saya rasa saya duduk di kampung dalam sekitar RM1. Itu pun nasibnya tak baik lagi. Kerana apa? Upah memanjat kelapa kalau diturunkan 10 biji, upahnya ialah 4 biji kepada orang yang memanjat. Nasib baik beruk tak minta upah. Kalau beruk tu minta upah, dia pun minta air Milo nak makan sate katakanlah. Okay? Kalau kita lihat di dalam masyarakat kampung, petani sebenarnya dapat sikit saja. Kalau upah panjat katalah buah binjai, kalau ada 100 biji, yang upah panjat ialah 50% daripada upahnya itu dia ambil upah. Kalau dia tak bagi duit, dia nakkan 50% daripadanya. Akhirnya petani tadi, yang orang yang ada kebun, dapatlah jual 50 biji tadi. 50 biji dengan harga katalah sekilo RM2. Sedangkan orang tengah, orang yang berniaga ada rantaiannya tadi. Jadi bagi saya dalam konteks ini kita harus membina satu rantaian perniagaan yang bersifat holistik, sama-sama boleh berniaga, sama-sama untung, sama-sama mengambil manfaat daripada tadi. Kalau kita lihat dari sudut teori ekonomi, saya yakin bila penawaran tu begitu banyak, permintaan banyak, penawaran banyak, sepatut harganya kurang. Umpamanya sekarang ini, kita semua orang nak perlukan topeng muka. Permintaan banyak, penawaran pun banyak. Pada ikut teorinya, sepatutnya harga tu rendah. Tetapi manusia, masyarakat dah tersepit. Suka tak suka, belilah selai topeng tadi yang harganya 80 sen, sepatutnya sekarang sudah harga RM2. Ada pihak manipulat. Jadi dalam tengah keadaan, sudah pasti peranan kerajaan, pemerintah, pembuat dasar menentukan
harga-harga standard ke atas barang-barang tadi. Supaya pihak petani tidak teraniaya, pihak pengguna tidak terbeban, orang yang meniaga masih mendapat keuntungan. Jadi hari ini kalau tidak dijaga, yang teruntung ialah orang tengah peniaganya dengan peraihnya. Yang teraniaya adalah pengguna. Pengguna suka tidak suka, dia tidak ada pilihan. Dia kena beli. Yang kedua, pengeluar. Petani tadi yang di kampung juga teraniaya. Wallahualam, Datuk. Itu saya nampak ialah rantaian itu perlu dijaga circulation dengan betul. Jadi saya pun nak tujuan asal orang yang memperkenalkan air kelapa itu untuk memecahkan kepungan orang tengah, supaya orang kampung boleh berniaga sendiri. Macam juga pasar malam untuk memecahkan kepungan orang tengah supaya berniaga sendiri, tapi kedua-duanya gagal. Jadi macamlah Islam Hadari juga, macamlah Wasatiyah juga gagal. Kegagalan itu kesalahan siapa? Itu persoalannya. Jadi kalau Datuk kata tadi, kita kena kerajaan kita sekian, kita masih mengharapkan kerajaan dan orang politik. Tetapi kita bercakap tentang revolusi sosial yang perlu digerakkan oleh para pendakwah kita. Saya tak nampak lagi dalam perbincangan kita ini, kita cuba menunjukkan bagaimana kita boleh reform peranan pendakwah itu supaya pendakwah itu tidak terjebak dalam retorik yang ada sekarang. Jadi macam mana tu Kamil? Nak buat topik pendakwah tu sendiri dalam retorik yang sekarang ni katalah dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, tajuk pendakwah kita ialah Ahli Sunnah ke, ataupun Syiah ke, ataupun Khawarij ke, ataupun Wahabi. Tak habis-habis dalam itu saja, perbincangan itu tak habis-habis dan hasilnya tak ke mana. Jadi bagaimana para pendakwah kita gagal menyelesaikan persoalan itu di kalangan mereka. Kemudian banyak lagi ni, bila masuk Ramadan kan dari segi, bila tarawih. Ada pendapat mengatakan semayalah tarawih di rumah. Tarawih di rumah ataupun Jumaat di rumah. Macam begini. Jadi susah nak distrukturkan. Jadi kalau kerajaan yang terpaksa buat, maknanya kerajaan yang menekan akan menjadi kerajaan yang tidak popular. Kerajaan yang popular ialah kerajaan yang begitu terbuka. Bila terbuka semua dasar tidak apa. Jadi macam mana kita nak didik para pendakwah kita supaya menjadi orang yang berbeza, mempunyai paradigma yang berbeza supaya dia boleh macam Datuk Kamil kata al-faqidu la yu'ti, supaya mereka itu boleh membimbing masyarakat kita. Cerita macam di Korea dulu. Di Korea dulu, bila Korea dia nak reformkan dia punya masyarakat, para pegawai, para pembina masyarakat ni pergi ke kampung-kampung. Dia kata 2 kali 2 4. Cuba kamu fikir macam mana nak jadikan 2 kali 2 ni 6. Satu lagi yang memperkenalkan Alibaba tu siapa dia? Yang budak kecil tu, orang Cina. Jack Ma. Orang daripada China tu. Jack Ma. Jack Ma melihat orang kampung dia adalah petani-petani yang berjaya, tetapi mereka tidak tahu nak memasarkan pertanian mereka, maka dia membuat satu pasaran secara online yang tidak ada lagi orang tengah. Maka orang kampung dia boleh mengeluarkan pertanian dan pergi. Dia boleh direct kepada pengguna. Jadi Alibaba masyhur kerana itu. Sebab itu macam juga di India, di India kan, ya, apa tu kita katakan microkredit. Microkredit yang diperkenalkan oleh seorang tokoh kita tu boleh melepaskan orang kampung daripada cengkaman perbankan yang memakan sistem riba dan sebagainya. Jadi kalau Prof Naziri semalam, minggu lepas dia kata, sehingga kan bank Islam sendiri itu satu bank yang berasaskan kepada sistem riba, keuntungan dan sebagainya. Macam mana Dr. Kamil? Cuba bagi sekali. Saya rasa dari segi struktur kita sudah ada. Cuma kita kena mengisi dan kena memberi nilai tambah. Saya ambil contoh lah.
kita katakanlah jumlah imam kita berapa ribu di Malaysia ni. Jadi saya percaya tiap-tiap negeri sudah ada persatuan imam-imam. Tapi mungkin sekarang ni kerana kepimpinan lemah, organisasi lemah, maka dia tidak berfungsi. Pelajar-pelajar Islam, dulu zaman dulu ada PKPM, sekarang ni macam-macam persatuan. Jadi sekarang ni kita kena gerakkan. Badan-badan dakwah kita kena gerakkan. Nanti saya nak stop dulu. Dr. Kamil, saya nak stop dulu. Ambil dua. Satu, imam dengan kelemahannya. Yang kedua, gerakkan pelajar dengan kelemahannya. Macam mana nak baiki imam dan gerakkan pelajar ni sekarang? Cuba bagi idea sebagai seorang yang berpengalaman dalam dua-dua bidang ni. Imam pun Dr. Kamil tahu kelemahannya, gerakkan pelajar pun tahu. Macam mana kita nak pertingkatkan? Dulu imam-imam ni terdiri daripada orang kampung. Tapi satu masjid di Kuala Lumpur, masjid di Damansara ke mana. Sudah ada imam-imam yang ada lulusan PhD. Jadi imam di masjid Taman Tun, masjid apa ni? Pinggiran Taman Tun. Jadi makna sekarang ni imam-imam kita ramai juga terdiri pada para intelektual. Tapi barangkali kita kena perlu ada orang boleh membantu dari segi organisasi. Dari segi mencetuskan gerakan organisasi ni. Begitu juga dengan satu lain. Jadi sekarang ni saya katakan dulu, orang Melayu tidak suka membuat inisiatif. Mereka ni terlalu tawaduk, tak berani nak menunjuk diri, takut orang kata riak, takut orang kata mengada-ngada. Jadi ini juga soal psikologi, soal minda dan soal dalaman. Jadi sebab itu saya nak balik, yang ini yang boleh diberikan oleh pihak birokrasi agama kita. Saya ambil satu contoh. Saya nak mencadangkan pelajar-pelajar kita yang balik daripada Timur Tengah, daripada luar negara. Mereka kena dimasukkan dalam workshop. Berapa bulan sekali, berapa kali seminggu, saya tak tahulah. Tapi makna kena digerakkan. Digerakkan, diberi semangat baru dan diberi pendekatan baru. Dan kita panggillah tokoh-tokoh motivasi, tokoh-tokoh organisasi untuk memberi benda-benda yang mereka dah belajar ilmu syarak. Saya nak asap Dr. Kamil sikit tentang imam ni. Ambil satu persoalan yang kecil tetapi jelas. Kata Malik bin Nabi, saya hairan bagaimana imam-imam terus berkhutbah dan para makmum terus tidur. Macam mana kita nak selesaikan supaya imam-imam kita boleh selesaikan, supaya orang yang pergi ke masjid itu mendengar khutbah dan tidak tidur. Sama ada dia ni graduate ke, ada PhD ke, apa semua sekali, makmum masih lagi tidur. Masa saya duduk di Akademi Islam dulu, saya kata kepada Bilal, azan kedua tak payah diazankan kerana bila Allahu Akbar azan kedua tu dah orang mula tidur dah. Ittaqullah tu dah tidur semua sekali dah. Bagaimana imam kita boleh berperanan supaya orang yang mendengar khutbah, sebabnya monolog yang ada dalam khutbah itu satu keistimewaan bagi doktrin kepada orang pada dia punya anak jemaah. Macam mana cadangan Dr. Kamil? Jangan kita mengharapkan kerajaan membuat peraturan-peraturan, tetapi kita nak adakan revolusi mental berasaskan kepada revolusi sosial di kalangan kita. Khutbah ni kesalahan birokrasi. Jawi, Jaiz memaksakan khutbah mereka kepada semua masjid. Jadi bila memaksakan khutbah, tajuk itu tajuk yang tidak menyentuh masyarakat setempat. Dan para pekhatib tidak pergi berkhutbah. Dia hanya membaca khutbah. Dan dia baca khutbah pun, dia baca atas mimbar tu. Dia tak study dulu. Jadi kita kena pecahkan supaya orang-orang yang jadi khatib tu ialah orang-orang yang boleh berkhutbah dengan idea-idea yang hidup. Sebab ada masjid-masjid yang khatib-khatib yang bagus, semua orang tengah-tengah mendengar khutbah-khutbah. Dan dia memberi idea-idea yang baik dan dari hati ke hati, bukan membaca khutbah. Jadi kita kena balik kepada fungsi khutbah. Saya nak tanya. Ni saya nak tanya Dr. Kamil. Persatuan-persatuan imam dalam negara kita,
Apa aktiviti mereka itu? Adakah sekadar menjadi persatuan kebajikan ataupun mereka pergi lebih jauh daripada itu, cuba mengadakan latihan-latihan bengkel-bengkel bagaimana supaya pok-pok dia sama dia tu menjadi imam-imam yang profesional? Setakat ni, kalau di Kuala Lumpur saya tengok, Jawi yang panggil imam-imam, bagi kursus dan sebagainya. Cuma sekarang ni kita harap benda ni kena direvolusikan lah. Saya nak bagi tahu, dulu saya di Kuala Lumpur, beberapa masjid saya bagi khutbah. Dan dengan penuh bersemangat, dengan idea-idea yang baru. Kemudian datang peraturan, tak boleh baca khutbah kecuali imam. Jadi saya pun tak baca khutbah lah. Sekarang ni, ramai intelek-intelek kita, sama ada agama, profesional di Kuala Lumpur dan juga di bandar-bandar kecil yang boleh memberi idea-idea. Kita boleh bagi ketua polis baca khutbah. Kita boleh bagi DO baca khutbah. Yang ada latar belakang agama. Dan ramai ketua polis, dulu UKM, pengajian Islam. Dulu Akademi Islam, jadi askar. Jadi benda-benda ni lah kita kena pergunakan. Sekarang ni dibazirkan tenaga-tenaga yang ada ni. Nanti Datuk, saya nak asap Dr. Kamil lagi. Waktu saya jadi pengaruh Akademi Islam, kita minta sembahyang Jumaat di surau Akademi Islam dan saya sendiri minta daripada Jabatan Agama supaya tidak mengikat kami. Kami boleh berkhutbah sebab kami adalah para intelektual. Maka Jabatan Agama bagi. Kemudian bila saya jadi dekan Istad, saya minta lagi daripada Jabatan Agama Wilayah dan mereka benarkan bahawa Istad terkecuali daripada khutbah-khutbah rasmi. Sebab Jabatan Agama meresmikan khutbah itu kerana para imam dan khatib bila tak bagi teks lagi teruk. Jadi sekarang ni bagaimana imam-imam tu sebagai kader untuk mereformasikan, merevolusikan masyarakat boleh berperanan sendiri sebagai suatu ahli ataupun anggota revolusi masyarakat yang boleh menggerakkan revolusi sosial dan ekonomi Islam dalam masyarakat kita. Datuk Mu, kenapa betulkan perspektif? Imam sekarang ini bukan imam dulu. Bulan lepas, saya pergi ke perjumpaan dengan imam-imam. Mereka terdiri pada graduate, balik Azhar ada, lulus Akademi Islam ada, lulus UKM ada, graduate imam-imam di Kuala Lumpur semua. Jadi mereka ini boleh bawa diri sendiri. Tetapi kena diberi kepercayaan. Yang jangan kerana katalah isu-isu politik, isu-isu tengik-bengik dan sebagainya, kita menyikat itu, menyikat ini dan sebagainya, sehingga mereka menjadi kaku. Dan bila mereka kaku, minda mereka pun kaku dan tidak ada tumbuh, tidak ada cita-cita, tidak ada semangat untuk bekerja untuk masyarakat. Jadi yang sekarang ini perlu ialah motivasi dan juga ilmu bantu tadi saya katakan, dan biarlah imam-imam kita merasa gah menjadi seorang imam itu. Macam mana Datuk? Ini Dr. Kamil telah cadangkan supaya dirombak struktur yang ada, diberi kebebasan kepada para imam dan khatib supaya bebas berkhutbah dan janganlah mereka itu diikat dengan khutbah-khutbah rasmi dan sebagainya. Macam mana Datuk Mufti? Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Dr. Kamil. Ini satu orang kata satu. Memang kita melihat dalam konteks kita dipanggil siasat syariah kita. Dan saya rasa saya pun dulu orang kata idealismenya seperti itu. Tetapi orang kata bila kita balik kepada realiti wakil dalam masyarakat, iaitu sebahagian daripada imam-imam kita ni sebenarnya perlu dibantu. Tetapi bukanlah ianya berarti khutbah yang disediakan itu sebagai pengikat. Walaupun orang kata dia kena baca lah ataupun dia kena, tetapi dia masih lagi mempunyai kesesuaian. Umpamanya kalau saya di Melaka, ada beberapa institusi, saya bagi agak pengecualian supaya apa tidak terikat dengan khutbah yang kita sediakan. Kerana mereka mempunyai satu kumpulan audien yang berbeza seperti universiti, penjara katakan. Tak sesuai kita nak cerita bab haji, bab zakat, bukan itu targetnya. Tetapi bagi kita ialah itu targetnya ialah motivasi, pendidikan, sains dan sebagainya yang boleh dimasukkan. Tetapi walau bagaimanapun, bila kita melihat pada realiti, masih lagi banyak yang perlu dibimbing. Cuma yang perlu ada ialah kita boleh bagi kebebasan, tetapi kebebasan yang terpandu.
Masalah masyarakat kita, bila ada setengah macam khatib, katakanlah. Pernah dulu saya sembahyang di masjid masa belajar di universiti, katakanlah. Bila diberikan peluang khatib, katakanlah, khatib betul tak payahlah sebut nama guru-guru kita juga. Dia masuk atas mimbarnya sampai 2.5 tak turun lagi dari mimbar. Jadi dia tidak menggunakan pental mimbar itu satu yang dengan penuh kebijaksanaan. Jadi dia mengambil kesempatan, akhirnya bagi saya segelintir peristiwa-peristiwa yang berlaku tadi sebenarnya menyebabkan pihak agensi agama macam kata Jawi, Majlis Agama dan sebagainya terpaksa menyediakan satu kaedah. Saya tertarik seperti mana di Azhar, di Mesir juga. Di Mesir, bila kita melihat di Mesir, bila masyarakatnya semua boleh berkhutbah atas mimbar. Akhirnya Azhar sendiri mensyaratkan ada pengawalan tadi kerana masing-masing ada kecenderungan. Yang berbentuk siasa, berkhutbahlah dalam bentuk siasa. Yang berbentuk orang kata tadi, jadi masing-masing membawa pembawakan. Akhirnya pegawai tentera pun pergi masjid, dia pusing dia punya topi itu, dia berkhutbah gitu kan. Jadi bagi saya ialah sekarang ni nampaknya Datuk boleh menerima idea Dr. Kamil tadi. Macam mana kita cuba kompromikan, misalnya bagi perkecualian kepada beberapa masjid, misalnya boleh urus sendiri, monitor kalau menyeleweng barulah. Itu saya rasa pihak mana-mana institusi, katalah universiti, katalah dia boleh mohon kepada Jawi, katakanlah kalau Melaka dia boleh mohon kepada Majlis Agama Negeri macam kami akan pertimbangkan kenapa kewajarannya dan apakah tajuk khutbah kita pada minggu tu tak sesuai, katakanlah pada pelajar, sedangkan pelajar tu nak menghadapi peperiksaan, kami cerita buat haji, jadi tak kenalah. Saya rasa kita bagi Okey Dr. Kamil. Dan saya rasa teks khutbah itu sebagai guide. Pernah dulu macam saya kalau kita bagikan otonomi bebas, itulah nanti. Tapi kalau kita tidak kawal, artinya hari ni macam hari ni kan, hari ni dah keluar satu itu. Masa tarawih hari tu 20 rakaat, orang komen jadi 8. Dah 8 baca panjang sangat pun kena komen juga. Akhirnya Pak Imam baca pendek. Baca pendek pun kena komen juga. Nak takbir COVID-19 ni 8 pun tak ada, 20 pun tak ada, panjang pun tak ada, pendek pun tak ada, selesaikan masalah sendiri kat rumah. Dan ramai pula mengeluh. Apa nak jadi imam? Masa dibagi nikmat hari tu, yang 8 kata 20 tak betul, yang 20 kata 8 tak betul, yang baca pendek kata yang ni pendek sangat, yang baca panjang yang kata saya nak cari surah yang pendek. Sekarang tahun ini Okey Dr. Kamil. Jadi imam. Saya nak minta Dr. Kamil buat kesimpulan. Jadi macam mana? Jadi kadang-kadang bila kita rasa sesuatu nikmat, baik. Okey Datuk. Okey. Saya putus setakat ini kerana keadaan masa kita, boleh saya minta Dr. Kamil buat satu kesimpulan. Bagaimana cuba kita simpulkan perbincangan kita ni? Sebagai satu gerakan sosial, kita perlu kepada kepimpinan. Saya selalu sebut, kepimpinan dalam masyarakat seperti kepala kereta api. Mereka tak perlu banyak, tapi kena ada yang berkualiti. Adapun rakyat, pengikut, orang ramai ni, macam kerabat. Sepanjang mana pun, kalau kepimpinan itu berkesan, pengarahannya berkesan, maka kita boleh menjalankan aktiviti-aktiviti ini. Dan kita kena tengok juga mengkaji tentang gerakan-gerakan sosial yang berlaku dulu lagi. Jadi kalau dalam masyarakat Islam saya nampak, kita kena kaji lagi daripada start daripada mula Jamaluddin Afghani. Dia ada pattern dia. Kalau dia mari Abduh, ada pattern dia. Kalau dia mari Rashid Ridha, ada pattern dia. Kalau dia mari gerakan-gerakan Islam yang terakhir, ada Ben Badis, ada Osman Dafodo, negara-negara Islam semua ada model-model, ada contoh-contoh. Di Indonesia ada Dewan Dakwah. Di Malaysia pun dulu tokoh-tokoh pembaruan kita seperti Syekh Tahir Jaliluddin, Za'bar. Jadi kita kena campur semua. Satu golongan agamawan yang kena diberi fik wakil tadi,
dan juga golongan-golongan profesional yang kita kena gabungkan. Saya punya pengalaman dalam gerakan dulu saya ABIN. Kita sebagai ustaz, saya percaya kalau mereka hanya belajar Azhar, tidak terbabit dengan gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan sosial, mereka akan menjadi satu peta lain berbanding dengan orang-orang yang belajar Azhar juga atau belajar universiti Islam yang lain dan mereka terlibat dengan gerakan pelajar dan sebagainya. Dan ramai orang-orang yang cerdik pandai, yang belajar, kita kata ulat buku lah. Bila mereka keluar masyarakat, mereka menjadi kaku. Ramai pula mereka-mereka yang waktu belajar dulu taklah sepandai mana, sederhana. Mereka ini orang yang aktif dan sebagainya. Mereka lebih berjaya memimpin masyarakat. Okey, Datuk Alim ada sikit pendek je lah. Satu kesimpulan pendek lah. Okey, conclusion saya balik dalam pasca ekonomi selepas daripada COVID-19 dalam membangunkan ekonomi umat. Ada 3 perkara yang saya nampak kita nak tekankan, ialah satu, perubahan cara hidup yang sederhana kepada seluruh masyarakat. Hari ini kita lihat masyarakat kita kadang-kadang meletakkan kemewahan itu melebihi daripada keperluan hidup yang sebenar. Kalau kata ibaratlah, kalau kata kita perlukan katakanlah baju 10 pasang, maka cukuplah 10 pasang, tak payahlah orang kata kalau kita perlukan orang kata kasut kita 3 pasang untuk bekerja dan sebagainya, tak perlulah sampai 30-40 pasang. Jadi satu perubahan cara hidup kena ada dalam konteks yang kita tidak menjangka apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam konteks kita sebagai pengguna, saya rasa tidak semua kita ni pengeluar, kita semua kita ni peniaga. Kita kena letakkan satu konsep aulawiyat. Di manakah perkara yang perlu diutamakan? Makanan, pendidikan, perubatan untuk keluarga dan sebagainya, tempat tinggal. Kalau tidak, maka kita lihat dalam masyarakat kita dalam ketirisan hari ini, masyarakat tidak meletakkan aulawiyatnya di dalam mengawal pendapatan dan perbelanjaan. Ini yang berlaku dalam banyak institusi masyarakat di mana, tapi hari ini gaji besar tapi pendapatan tak cukup untuk menampung kerana keinginan mengatasi daripada kemampuan. Tidak meletakkan. Okey Datuk, saya rasa cukup kita setakat ini dalam perbelanjaan. Satu lagi kita kena tanamkan budaya kita tidak bergantung kepada orang lain. Itu saya kena boleh berdikari dalam diri kita sendiri, negara kita sendiri, keperluan keluarga kita sendiri. Wallahu alam. Okey. Saya rasa cukup kita pada hari ini, masa pun dah lebih sikit. InsyaAllah pada hari Selasa akan datang, kita akan ada satu pleno yang bukan saja terdiri daripada kita bertiga, tetapi ada 3 yang lain, Profesor Wan Mukhtar, satu, kemudian Datuk Fadilah Kamsah dan juga Profesor Nazari, Profesor Nazari akan bersama, kita berenam akan bersama di sini dan mungkin kita akan mengambil masa panjang sikit, lebih kurang 2 jam dan kita harap para penonton kita boleh mengikuti perbincangan itu. Kita cuba membuat satu kesimpulan yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita bergerak sekurang-kurangnya untuk MDN bergerak ataupun untuk para pemerintah kita, para penguasa boleh merancang dasar pergerakan mereka. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.